الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis kita pada malam ini. Yang mulia kepada pimpinan-pimpinan masyarakat di kalangan Tok Nebe, Tok Mene, para imam, khatib dan bilal, dan semua ahli-ahli jawatan berkaitan dengan masyarakat ramai, tak kira lah sama ada merupakan seorang guru, kru, dan semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah. Begitu juga termasuk tergolong kalangan orang muda-muda, muda-mudi. Sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita setinggi-tinggi ke hadratillah subhanahu wa ta'ala, yang Allah masih lagi hidup kita dalam keadaan sehat walhafiah. Sehat kita, afiah. Dan Allah masih lagi tetap iman yang ada dalam dada kita. Tetap nama kita seorang yang muslim ataupun muslimah. Ini semua anugerah dari Allah. Bukan semata-mata usaha bijak pandai ataupun dengan sebab semata-mata pilihan kita. Kalau Allah tak bagi perkara yang tersebut, tak kuasalah kita nak belau, kita nak pelera ataupun kita nak kau sama ada sama kita semata-mata. Kerana semua yang ada pada kita, Allah bagi kepada kita. Kita tak ada mempunyai gapo. Hanya soalnya kita ni, koda kata usaha tu di bangsa ya. Bangsa kepada kita sebagai hamba. Usaha kita ni, kalau dah bak pengajian ni, mari dengar, belajar. Kalau dalam bak amalan, usaha kita bangun. Lawai dengan kemalah. Lawai dengan segar kita nak mengerjakan amalan, tu usaha kita. Ada pun hakikat sebenar Allah bagi kepada kita. Tak ada kira dari segi mana tu Tuhan berlaku bagi kepada kita. Bila kita ingat gitu, balik kita sebagaimana hamba ni, sama-sama duduk dalam syukur. Syukur ni, bahasa Arab, bahasa kita panggil terima kasih. Terima kasih kita kepada orang tu kita ucap dengan lidah. Dan memberi kepada kita satu-satu benda, satu-satu perkara. Kita terima kasih deh. Terima kasih banyak-banyak. Itu kita sama-sama kita. Ada pun kita terima kasih kepada Allah. Hak kita panggil syukur ni, bukan makna kita kena naik duduk atas bukit tinggi. Lepas tu royak Tuhan, ya Allah, terima kasih Tuhan. Tak bukan gitu. Ialah cara kita terima kasih kepada Allah, gunalah apa hak Tuhan beri, kena pada yang Allah redha. Tu cara terima kasih. Tuhan beri berapa kali kepada kita?
Oh, bila tak habis. Kalau pemberian Tuhan, bila tak habis. Ambil jok kita bangun celek mata tidur, pas nak tidur. Ambil jok daripada kita beranak, pak malam ni. Oh, bila tak habis. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu nak hitungkan nikmat-nikmat Allah, hak Tuhan bagi kepada kita, la tuhsuha. Nah, caya kamu tak dapat nak menghitung. Tak dapat nak bila tak habis. Kalau kita kira. Ambillah kerangkik lek harga mahal. Komputer harga beratus-ratus ribu kali pun. Untuk nak hitungkan nikmat Tuhan, bakar kerangkik lek. Pecah komputer. Sebab apa? Banyak. Banyak berdoa. Tapi dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita, ada hak mahal. Nikmat hak paling mahal. Hak ada pada kita kadang-kadang tak ada di yang lain. Nikmat gapo hak paling mahal kali hak ada pada kita? Ialah nikmat iman. Maklum dah ni. Iman bukan semua Allah Ta'ala latih. Allah Ta'ala hidup hatta mari di dunia ni. Bukan semua ada iman. Dalil kita tengok. Atas dunia ni. Ataupun pak kita dalam negeri kita. Ada semua orang Islam belakang tak? Tak. Bukan semua Islam. Ada Islam. Ada kafir. Nah. Ada pasal masuk kafir tu macam-macam agama. Kita duk baca sokmo dalam lam yakunil ladzina kafaru. Nah, min ahlil kitab. Orang panggil kafir ahlil kitab di kalangan orang Yahud dan Nasrani. Nasara ataupun Kristian kita panggil. Tu kafir ahlil kitab. Kafir yang mempunyai kitab. Satu golongan lagi panggil wal musyrikin, kafir musyrikin yang syirik pada Allah. Itu kafir. Mana nak royak kata manusia, umat manusia Allah Ta'ala hidup atas dunia ni, ada hak beriman, ada hak kafir. Tiba-tiba Allah beri kepada kita iman, tak ada kafir dak kita. Beri pula ada pun free. Ada guna duit sekut. Ni nak royak besarnya nikmat Allah bagi kepada kita iman yang bukan semua boleh dak. Bukan kata orang hidup di dunia ni semua beriman tu tak. Ada hak iman, ada hak kafir. Ada pula ada hak dalam beriman sama-sama beriman, hak pasik. Apa pasik? Dosa. Tu iman dah. Percaya dah kepada Allah, percaya dengan hari kiamat dah. Percaya dengan kitab, dengan nabi dah. Siapa peri ada lagi buat dosa. Buat dosa besar, kekal atas dosa kecil, itu panggil pasik. Nah, mana nak royak kata gapo tadi tu? Iman yang ada pada hati kita, yang ada dalam dada kita, itu perkara yang kalau kita nak hitung, nak nilai, nak tak rega, ambil dunia ni sebutir untuk nak bayar iman, tak boleh lagi. Mahal iman kita. Mahal hingga siapa kita ambil dunia ni sebutir nak bayar harga iman. Tak boleh. Tak boleh nak bayar mahal iman lagi. Tiba-tiba Tuhan beri kepada kita, tak ada kena bayar sekut. Ini nak royak nikmat yang ada pada kita begitu mahal. Antaranya iman, kepercayaan. Cumanya, nak royak kata Tuhan bagi kepada kita dah iman, Tuhan suruh jaga. Sebab apa? Sebab bukanlah kita tetap Allah Ta'ala bagi kepada kita iman, tetap bawa iman pak mati. Ada. Tuhan suruh jaga. Tuhan suruh beringat. Iman yang Allah bagi kepada kita, jaga molek. Sebab apa? Sebab iman ni ada kalanya rosak. Orang panggil murtad. Na'udzubillah. Murtad ni lagu mana murtad? Duk Islam comel-comel tu baik. Tak saya hadir lah Islam. Wah. Tak rok. Maya hok. Mau. Dia kata. Pagi kena bangun dah. Orang lain duk tidur sudah hadak lah. Kalimuk kena bangun dah. Bagi-bagi. Malah ya dia orang Islam. Ada tak fikir petang tu? Ada Hak mana tu? Hak kurang tu. Kurang ni sebuah iman. Akhir-akhir ada setengah-setengah. Kita tak bunyi berita sehari dua orang ni. Kau sebelah atas ni lah. Mati mak tak sayang aku. Mak tak sembik mayat. Na'udzubillah. Jangan usah palang kau tu. Jagalah anak kita. Hajar agama. Tak pandai anak hajar hatta lah tempat ngaji bi kena agama. Tukih tak ada kena agama tu.
Bila tak kenal agama, kena dengan lelaki yang bukan agama Islam, masuk agama asing, na'udzubillah. Bila masuk agama asing, mati. Mati tok laki apa ya? Tok laki hak agama asing tu. Kata anak mati gila-gila. Mak tak secara. Dah masuk agama dah hak nungah. Na'udzubillah. Tu apa tangga tu. Tu nak ayat ke apa? Imi bukan tetap sama kita pak mati dak. Ada kala terlucu. Inilah perlu kita ngaji, kita tahu molek, kita kejak molek supaya kita jaga imi kita. Kerana imi ni bukan sokmo-sokmo ada pada kita. Bukan kejak apa mati dak. Ada kala rosak lucu hak kita panggil murtad ataupun hak kita panggil satu lagi jadi kafir tu. Nauzubillahi min zalik. Jaga molek. Kerana perkara ni perkara sangat mahal. Cuma tu harus jaga. Nak jaga lagu mana email kita. Supaya we tetap ada sokmo dengan kita pak mati. Siapa kita mati bawa email kerana dekat nak mati tu takut we. Walaupun kita kata masa kita sihat ni, kita percaya berlaku. Kita kejak molek. Semaya besok mau tak ada berhenti radu. Pas ada maya pun ada lagi buat baik orang lain kebajik ke. Boleh poso pun comel poso. Nak tak makan pagi pagelak tak makannya berok. Apa kata jelai lidah-lidah. Apa tu? Tak makan, tak minum. Mana amannya. Tapi siapa pria dekat nak mati hok nak tempat takut. Karena banyak godok banyak coba dekat nak mati. Ada kalau mari syaitan iblis supaya nak rosak imi. Mari malaikat supaya nak mempertahan, nak jaga pada kita. Dua gulungnya tu mari sokmo. Maka atas kita lah. Kita mana-mana hidup, masa hidup ni mana kita melazimi hidup kita. Mana tempat kita duk jaga-jaga, ada ke duk jaga, duk buat sebagaimana jaga diri kita. Bila dekat nak mati, bila roh nak tanggal tubik daripada badai, apa yang kita buat sebagaimana cedeng edek ni. Keduk gitu ya. Duk gitu ya, pada makan minum, galak, makan angin gitu ya. Ni supaya kita duk dalam ingat, duk dalam jaga, mudah-mudahan dengan sebab kita beringat jaga masa kita hidup ni, dekat kita nak tanggal roh daripada tubuh badan kita. Perkara ni lah hak kita duk jaga beringat menyebabkan roh kita teranggar menyertai dengan iman yang ada dalam hati. Ini ya, iman adalah perkara yang sangat tinggi nilai dia. Jaga. Allah bagi kepada kita masing-masing mana ni. Mari malam ni untuk gapo? Untuk nak dengar agama Allah, untuk nak suluh dalam hidup kita. Karena ulama kata semua dunia ni gelap. Ad-dunya kulluha zulmah. Dunia ni semua gelap, gelemak laku. Mana hak tepat cerah sikit? Kata alim ulama, illa fi majalisil ilmi. Malaikat tepat-tepat orang ngaji belajar ilmu agama Allah. Sebab kita ngaji belajar geti hukum hakam, geti bab iman, geti bab akidah. Perkara ni lah yang menyuluh kita kata, tak boleh kata bab ni. Kata bab ni punuh iman ni. Kecek bab ni tak boleh ni, rosak akidah ni. Boleh jaga. Kalau kita tak ngaji belajar ada-ada kita kecek tu baik. Kata kita tu batal akidah. Banyak nak kata berapa banyak. Kadang-kadang kita tak tahu, tak sedar panggil, tak sedar. Tak tahu kata benda ni jadi rosak iman lah. Kecek kita. Anakku habis kelas ni, aku nak hantar ngaji tinggi sikit. Hantar ngaji makan gaji besar-besar sikit. Tak jadi bomo, jadi keru, jadi tu, jadi ni, jadi pu ni macam-macam pu. Apa tu? Bila boleh akan gaji besar, 40,000 sebulan, 50,000 bulan, tak berak dah aku tua kek gi. Nanti gedik kaki. Ya fikir dah boleh-boleh. Ada tak tu gatung dengan siapa yang kecil gitu? Tu orang panggil gatung dengan gaji anak. Mana tu baik. Amo kecil aja ya tak amo gatung dengan tu situ kecek begitu ya. Tak apalah kalau kau dah kecek. Bimbel takut pak dalam hati. Pergi dalam hati anak kucuk ni habis perian ni kau ada. Dalam hati ni pergi gitu juga tak lapar dah aku pergi. Jadi tak ada tu ni ulama kata antara yang menyebabkan rosak akidah, rosak iman
ialah gantung perkara yang lain dari Allah. Gapo dia perkara lain dari Allah? Gaji anak. Hati-hati. Tak salah kita nak hantar anak kita ngaji tinggi. Tak salah kita nak ajar hantar anak kita jadi bomo, jadi keru, jadi gapo hok makan gaji besar. Lah, hantar lah. Tapi ingat perkara nak rosak kita. Perkara hok kita gantung, jangan gantung di muka tu. Comel baru kita posokkan kalau hantar anak kita ngaji bomo kik girama orang Islam kita jadi bomo mudah kecek, mudah kira cara. Ramai orang Islam kita jadi keru, mudah kira cara. Nah, sebab ya bila you pandai je reti, cara-cara bomo, cara keru, cara gapo ni mudah kerongkang nak turun pak kita dialah turun cara dialah apa. Molek baru. Cuma balik kita hak balik ibu dan balik tuai anak hak anak kita sendiri ni kena bagi agama pada dia. Sebab apa? Sebab bimbang takut rosak pegangnya tadi. Aku kalau cuk tinggi makan gaji besar tak dapat dah. Tak berak dah. Ayah bergantung dengan perkara yang bukan Allah. Dia berasa selamat dengan gaji besar. Dia berasa tak lapar, tak sesak dah dengan sebab ngaji tinggi. Hati molek-molek, hati baik-baik. Inilah perlu kepada pegangi hak kita panggil iman billah. Ni kena ngaji weh, kena ngaji bukan sudah sekat kita ceramah lagi supaya menambahkan semangat kita kepada ngaji ilmu agama. Hak perlu untuk kita hidup dalam masyarakat sekarang ni ialah taklim, majlis taklim di CJ surah bala. We ada lepas ngorek hamba tarik isu. Ala ni ngaji bab gapo ni? Ala ni tauhid. Malam esok pekoh pula ngaji bab mayit. Malam lusa tajwid. Betul baca banyak lagi buat kita siratal labi ni. Banyak lagi ni. Kau iri mak kebu nak kata banyak anak lagi kau iri mak kebu. Kata kau iri mak kedu, mak kebu. Nah, banyak nak kata banyak. Nah, naik belanja anak ni naik. Kau kata na'am, ain bunyi. Bunyi lawa tok guru. Hang siapa perlu tok guru. Kau kata na'am, ain. Ta'alaihi heng. Hei tok mu kata. Heng mana? Tok guru mungkin lah. Mai kata heng. Heng mana pula dah. Kau siapa letih tok guru tu. Gila ngaji jangan malu. Ada setengah malu. Malu ku nak pergi ngaji betul Fatihah. Betul baca nama pecah perut demo. Boleh tahu kata ku baca tak anda. Baca tak betul. Jangan malu. Nak malu di dunia ke nak malu di kubur? Tanya masing-masing. Dunia kita malu seorang dengan Tok Guru je. Tok Guru kita seorang tu. Tok Guru nak pergi royak setiap kampung. Ada Tok Guru macam tu. Kalau ada berkah Tok Guru, tahu lah Allah. Apa nama kita buka rahsia kita pula dah. Tak ada Tok Guru duk royak rahsia tu. Kalau kita baca tak betul, ya seorang ya tahu. Kalau tak saya pecah buku, cuik dia, beri duit 50 kot nyawa yak piawi. Tak pecah cerak. Dah, jangan malu. Ada banyak pak kita duduk dak nu malu. Malu nak baca dah umur 50. Nah, baru nak ngaji betul baca malam ni Tok Guru kata malam ni kita mula pakai marilah ramai-ramai, mari deru. Mari pakrak paling kelik. Amat kata takut dak lupa gigi. Lupa gigi pelong. Apa? Masa muda-muda duk galak. Masa muda wairu duk akik tayar. Hak tina duk galak geletik gelenyah atas patah. Bah mai tua nu baru gaduh nak ngaji, bergaduh nak betul. Tak apalah nak sik baik. Nak sik baik betul mana? Tak mati lagi. Nak kata berapa banyak hak mati dah baca Fatihah tak pandai. Apa banyak? Lama berderu-deru masuk dalam kubur baca Fatihah tak betul. Allah. Gamuk. Habis tu nak sik baik kita. Nak sik baik betul mana? Tak mati lagi. Bila tak mati, peluang untuk kita betul keadaan kita. Dia boleh baca Fatihah, kurang-kurang tak? Betul-betul. Asyik ni comel belakang. Dah makna kata tak? Bohlah kalau ada lagi betul-betul. Jangan malu. Ada orang sanggup ni gerbang tempat kita duk baca kitab no. Hari Jumaat pun ada, malam gapo pun ada hidup tempat kita. Hak ceramah, hak boleh kali. Tak itu. Ni makan ni roh kita. Roh kita ya kena makan. Makan ni roh apa? Ilmu agama. Bagaimana jasad tubuh badan kita kena makan tak hari-hari? Okey.
pagi hari celek mata nak makan dah. Berapa kali sehari makan? 3, sekurang-kurang 3. Pagi kau modah, pas subuh tu dah. Hak ni puluk nyo. Nah, hak ni sip khabu, sip nyok makan pagi hari. Hak ni tak boleh makan sip nyok kan. Boleh jadi gatal. Atau tupak, makan tupak. Tupak ni tupak tu dah, tupak bakar, tupak dakak, tupak sutong lah. Nak royak atau makan kita, pagi hari makan dah. Tengah hari pula ada tak ada apa ku 12. Gelepar dah duk bunyi kokeh dapur cari puyuh. Nak nano, nak gulanya yo. Pasal nak makan jasa ni. Nak jaga jasa. Petai kare pula pasal makan lakso, mumin, hok ni rojong. Nah, makannya. Malah kare ada lagi. Orang lain duk tidur dah duk sipai kalimut dak, ya duk kokeh potiku dapur. Nah, duk tengok. Awak gapo tu kokeh-kokeh? Duk buka saji. Tengok ni tak ada makan. Nampak ada lopak tiket. Makan pula. Lopak saja tak ada tiket dak ni. Puak makan. Mana gapo makannya kita untuk nak jaga tubuh badan. Atau panggil makan jasa. Tak salah nak royak. Tu makan jasa kita makan 3 periuk sehari. Tiba-tiba makan roh. Seminggu sekali. Kena kedak gitu. Minggu kali hari Maat tu pun 3 orang mari. Kena tak tahu? Kita bunyi hong ni. Kena dah mana tu? 3 orang mari. Orang baca tu gak, tapi semangat. Mari tu pun hak tu dah. Hak mana? Hak dok ambil ubat 3 kali seminggu. Ubat darah tinggi, hak ni kecing manis, hak ni nyakit kau, hak tu lelah mari. Tu gak payah tu. Ada 5 berat pun tu. Royak tetem malai ko duk hanggu kamak reti nyengau. Apa nak buat gano mari hok lapis tu. Tu. Jangan wisapa tangga tu. Pakak sokong pok kita pakak mari ngaji ni nak royak hok perlunya hok kampung kita tu. Ceramah nama mokali yo. Lama mokali ni kita royak kita tak ambil padu dah. Royak kelek cara kita tu demo situ Ada pun hok kampung kita ni yang ambil padu. Ambil tok guru. Orang juru ngajar orang ni ada 3 nama, 3 perangkat. Pertama orang panggil muallim, mudarris. Pertama. Ni yang main ngajar lah. Kita ceramah. Berang, boleh sejam setengah, 2 jam. Lepas dah tu wallahu alam. Tak cara parah. Itu panggil muallim. Yang kedua orang panggil murabbi. Murabbi lagu mana? Yang ngajar kita, dia tanya khabar pula kita. Tu murabbi. Tanya khabar mana tak ada apa banyak hari ni. Pak mana ni? Mana tak apa ada mecak pun. Dia tanya khabar kita. Tu panggil murabbi lagu tu. Tanya khabar kita, mana sihat kedok. Mana tak apa banyak hari. Tanya khabar mana ada hubungi antara guru dengan murid. Itu panggil murabbi lagu tu. So lagi orang panggil mursyid. Guru mursyid ni habis serubah mak nenek dia kutip cara anak murid dia. Bukan sekadar dia tanya khabar dak, bahkan amalan dia bagi kepada murid dia. Mu tak boleh buat amal gini. Mu kena buat amalan ni patut ngamu. Mu tak boleh ngatik banyak nama gila. Mu kena banyak puasa. Dia kena anak murid dia. Tu panggil mursyid. Guru mursyid ni payah nak temu sikit. Jaga-jaga. Jaga-jaga nak temu sebab dia kena murid dia. Kata orang ni setara ni, orang ni perangai setara ni patut buat amal ni. Orang ni lagu ni beruhnya, orang ni mongnya caranya amal gini. Supaya nak didik anak murid itu panggil mursyid. Tu guru. Tempat kita ni ada murabbi. Apa murabbi? Guru yang boleh ngajar kita, yang boleh hubung kait tanya khabar dengan kita. Sokong lah, hidup. Hidup tempat kita apa saja hak guru kita ngajar, kita pergi pakak sokong pergi dengar. Bila ramai dengar semangat kat dia. Boleh beri kepada kita. Tu nak royak kata inilah perkara yang perlu dalam hidup kita hari-hari. Kita nak kepada makan roh, iaitu ilmu agama Allah. Tiap-tiap hari kena makan. Bagaimana kita makan jasa? Sehari itu 3 periuk makan. Nak oleh pak kata. Nak tidur lolo dia lagi duk main kokeh-kokeh dapur. Makan tu makan ni dah. Makna makannya kita jaganya tubuh badan kita dah. Kalau makan supaya nak sihat tubuh. Makan neruh pun begitulah. Kena ada sokmo. Nak oleh tiap-tiap hari kalau kita boleh. Kalau tak boleh juga tiap hari, minggu boleh buat 3 hari.
Tak ada juga seminggu 3 hari. Tengok 2 hari, 2 malam. Tak ada juga seminggu. Semalam tak apa dah. Sekurang dah tu. Nah, lagu mana lah orang makan seminggu sekali ke mana. Kau kali tinggal korok kering kali rambutnya. Makan seminggu sehari. Okey. Boleh tak? Boleh. Sekali sehari tu pun nampak mumah dah. Warna mu nampak tak boleh secara kira cara orang nampak kacak sikit beruh waktu kacak sikit mongoh orang. Makan sekali hari ni. Ha baik pun. Ha nampak pongoh sangat. Makan nasi sekali pongoh dah. Ha tahu. Itulah kita bila makan ni roh kita ni kurang menyebabkan kita jauh dari agama Allah. Ha tu banyak orang-orang jadi nak rosak iman, rosak akidah dengan sebab jauh daripada majlis-majlis ilmu. Ini yang utama. Perkara ni lah perkara menentu kita kekal ke tak kekal dalam dengan aku. Ni, iman ni. Mana-mana orang yang mati dengan tak ada iman, na'udzubillah, kekal dalam dengan aku. Ayo duk mayat tu. Puasa boleh puasa ni. Ai baca Quran nak amalai. Nak mengatik berzikir, pakai mana kata kekal dengan aku ni. Duk ya iman tak ada. Bila mati iman tak ada walaupun banyak mana amalan, semua amalan hak dia buat jadi debu angin di akhirat sana. Ini perkara penting. Perkara ni perkara yang perlu kita jaga iman ni sebagaimana asah. Habis tu kita buat satu contoh. Rukun Islam kita ni berapa perkara hak kita duk ngaji Tanya sikit orang kampung Papungoh. Kena dak tu sebut nama kampung tu. Nak dah nak. Papungoh. Ayo buat dalam sosial gitu Papungoh. Nak dah dah. Kita tak tahu gapo. Ada pun kata pahang kayu Pak Punggah ni. Kita ramak ke tempat orang duk punggah buah dia. Mula tu. Tempat punggah ni gapo Pak Punggah? Oh, boleh ada tempat orang duk punggah buah dia kali. Duk sekos sore ha. Mari tanya mau teh. Okey. Tempat apa ni pahang kayu. Nama bagi pahang kayu Pak Punggah. Tak apalah. Boleh kita tahu pula dah. Satu ilmu pada kita malam ni ada pahang kayu nama Pak Punggah. Kena dak tu. Kada mau tipu kita kok kita buka lah ni. Rukun Islam kita 5, kita dah ngaji hak mana dah? 5 perkara rukun Islam. Nah, pertama kali mengucap 2 kalimah syahadah. Ni perkara penting, mengucap ni lah iman kita. Menentu kata kita orang beriman dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Ni iman. Nah, dan yang kedua semaya. Perkara 2 ni perkara penting dalam agama kita. Hak 3 lepas lagi ni kadang-kadang tu kalau tak buat tak apa lagi, boleh terbaik lagi. Contohnya katakan rukun Islam 5, mengucap semaya, puasa, zakat, haji. 5 perkara ni. Kita akik gelas ni. Akik tinggi, pegang cukup 5 perkara. Cabut haji so, jatuh dak gelas. Jatuh dak? Tak jatuh. Cabut haji so. Sebab apa? Sebab ada orang hak tak wajib buat haji. Ada orang tak wajib buat haji. Mana boleh kata tak wajib buat haji? Duit tak ada. Ada pikir kaya getah. Mana cari duit? Kawan kerja kau dah pikir kaya getah. Motang tu pun jadi anak koli. Duk basah kosi. Mana duit tak ada. Amal duit. Bos kodah pada anak koloh. Tanah tu pun. Dia mau hidup buat basah dangan. Nah, tak ada duit. Mana nak buat haji? Tak wajib haji. Bila tak wajib haji, tak wajib. Haji tak ada. Tak jatuh lagi. Ada orang yang tak wajib zakat. Orang mana tak wajib zakat? Orang tak nego. Kerana dia zakat nego. Zakat terah ni. Dia kira wajib tak wajib malai raya tu. Malai raya kalau lah harta dia tak lebih. Beli baju raya. Beli gapo hak untuk nak makan raya esok. Tak ada lebih duit. Duit tak lebih untuk nak beli zakat terah. Nak bayar harga zakat terah. Tak wajib. Bila tak wajib, lucu so. Tak atur gigi lah. Wajib haji tak buat, zakat tak keluar. Tak wajib lagi. Ada orang yang tak wajib atas dia puasa. Ada. In kuntum maridan aw ala safar. Allah Ta'ala. Kalau mung duduk dalam uzur yang tidak harap supaya nak sembuh dah. Tak harap dah nak sembuh. Dengan bahawa tua dah. Kalau kata uzur tak ada harap apa sembuh, tak apalah. Kita tak puasa, lepas tu nanti kodoh. Hak ni tak ada harap apa nak sembuh. Maka Allah Ta'ala bayar fidyah.
Orang tak kena puasa, ada juga orang tak wajib puasa. Tak apa lagi, lucu puasa. Tak atas gitu lah. Tapi kalau lucu dua ni agak-agak orang ni. Dua lagi hak begini. Semaya dengan syahadah agak lekat-lekat gitu lah. Tak tahu. Ni nak ayat dua kepentingan dalam hidup kita orang Islam. Semaya dengan syahadah. Semaya comel. Syahadah dia tak ada. Apa maksud syahadah? Ime. Ime hak dah sebut tadi perkara penting. Maya comel. Nah, haji semua. Umrah berapa kali dah pergi umrah? Puasa tak silap 18. Giwa umrah 18 kali. Siapa orang bawa kapal kena? Orang lebar kapal kena. Oh mari pula haji. Oh dia mau dia kata. Mari mu. Nah. Uta tegur dia uta. Kira orang buat umrah pergi, pak gong uta tu dah. Kita terang ke susu uta gitu pun. Ya gi uta paling uta kena dia uta tu. Mana mari pula mu. Uta kata gitu. Pasal gi sok mu. Tapi bila mati dia syahadah tak ada hidup oyak. Syahadah dia tak ada. Dengan bahawa email dia tu lucu. Sikit habuk tu hai tak kira. Anak yang penting. Dua perkara ni hak penting. Email hak pertama kali email. Ni kita nak oyak. Pasal kita ni kena jaga benar perkara penting. Hak Allah Ta'ala bagi kepada kita tu yang banyaknya Tuhan tak bagi umat manusia di dunia, tiba-tiba ada kita. Kalau kira umat Islam di dunia sekarang ni lah, masa sekarang dan dia mau buat samrut nah. Seluruh dunia ni umat Islam 1,800 juta. 1,800 lan. Kecek sia sikit pasal makan daging ayut tayar tak ni. Apa jamu daging ayut tayar kecek sia sikit. Nah. 1,800 juta umat Islam seluruh dunia. Tapi ramai umat hak agama Kristian lagi. 200,000 juta Kristian. Nah, nak ayat apa? Semua bukan agama Islam dak. Semua bukan berimeh dak. Ada kalaunya orang tu berimeh, ada orang tak berimeh. Ini pilih Tuhan, Tuhan bagi. Tiba-tiba dalam ramai-ramai kita berimeh. Nak saya. Bila lah kita tahu aku email nak sebab baiknya aku perkara yang ada dalam dada aku hok panggil email ni, jaga molek. Nak jaga mana? Nak jaga lagu mana? Boyak suruh jaga, cara jaga tak boyak. Tak ada duk boyak dah tak ada tu. Ialah ngaji, belajar kerana perkara ni lah perkara nak menyelamatkan daripada kita ni jatuh dalam kufur. Jatuh dalam murtad, naudzubillah. Bila kita jaga kata tak boleh kecek lagu ni. Tak boleh kata lagu ni. Buat nganyi-nganyi dengan hukum Tuhan tak boleh. Kecek lagu ni tak boleh. Batak akidah. Tu. Dalam ngaji tu. Tak ada royak concik. Barang gitu. Tak ada royak. Kita duk tengok semua berita concik ada royak. Kata mu tak boleh kata kat ni. Hukumnya bunuh imam mu. Ada. Contoh 3. Ada. Dalam surat khabar Tairat. Royak. Mah pawana Pak Oyak. CJ surah. Benda ni lah. Orang tu lah. Guru kita tu lah. Yang jaga kita tak boleh kata baik ni. Tak boleh buat baik ni. Sebab nak batalkan akidah. Nak batal iman kita dengan sebab 3. Pertama dengan sebab akidah. Pegangnya kita. Iktikad kita. Iktikad kata orang lain. Boleh beri kuasa semacam mana Tuhan juga. Punah akidah. Kita pegang kata orang lain boleh beri bekah. Macam mana Allah juga. Punah. Gantung daripada benda lain dari Allah. Punah. Punah iman kita. Allah ya segala-gala yang bagi. Tuhan bagi nikmat. Tuhan bagi mudarat. Semua Tuhan berlaku. Tiba-tiba pergi atau buat tu. Tak nak kerok. Umahku pakai ya tak nak kerok. Lepas tu duk kikir pala lutut. Kikir pala ni. Kikir pala bau. Kikir pala habis. Kalau pala kikir. Duk sakit. Tu. Ingat molek. Tuhan berlaku. Tuhan berlaku. Segala-gala. Orang ni hidup pergi atau orang tu. Orang ni segala-gala benda lain dari Allah. Boleh beri bekah. Bimbang takut rosak pegangnya dia. Jaga molek. Ni daripada pengajian berlaku. Supaya kita beringat daripada pegangnya. Tak salah tadi tu. Tadi kita doyak ada pegangnya perkara lain dari Allah. Ya gantung dengan benda lain. Gantung dengan anak. Apa duit gaji anak. Gantung dengan pangkat anak dia. Gantung dengan benda-benda hak
Hak ya usaha. Ha ni. Tanda dalil kata kita gantung dengan benda usaha, bila tak jaya kita moyong. Tu ya, tak ada pelik lah kita nak tahu kata kita duk gantung dengan Allah ke gantung dengan usaha kita. Kata Syekh Ibn Athaillah Sekandari, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal. Antara tanda-tanda orang ni gantung dengan usaha dia. Nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ialah ia rasa habis semangat ketika usaha dia tu tak jaya. Tu ya, tak ada pelik. Kita gak usaha lah cari duit pagi petang siang malam. Buat kerja usaha lah tu dah. Tiba-tiba tak boleh bagaimana usaha, habis semangat. Tu nanda kata kita gantung kepada usaha. Tak ada gantung kepada Allah. Orang hak benar-benar gantung kepada Allah tu baik pagi motong, orang hak motong dak. Orang hak nego jual buka kedai pagi-pagi. Petang kare hitung duit, hari ni boleh kau dah 1,000 ya kau jual. Alhamdulillah Tuhan beri rezeki. Ha ni orang gantung dengan Allah. Orang hak gantung dengan usaha yang buka kedai pagi hari, lepas tu bawa kata kare biasa duk boleh 4,000, 5,000, 6,000 katik kadang-kadang. Tiba-tiba hari tu boleh 1,000. Moyok. Tak gerak habis mangat mula nak kelahi dengan tok lelaki, kok tok lelaki pun nak mongoh. Aku ano gini ni. Pasal jual boleh 1,000. Tu orang panggil gantung kepada usaha, tak ada gantung kepada Allah. Habis tu jangan. Ni menanda kata email kita. Buat apa boleh jadi gitu? Buat apa kita nak gantung benda lain? Sebab jauh dari dia. Jauh daripada majlis ilmu menyebabkan hati kita tak ada. Orang panggil kata di sebuah email tak ada itu. Gantung terus pada Allah. Hak usaha. Bukan tak sebut usaha. Nama nak gaji wala ni. Tak tahu gitu. Esok tak kena buka kedai. Kan? Ada Tuhan nak beri. Tak payah buka kedai. Ya betul. Ya. Kena juga memang kata ada kedai orang ni buka kedai pagi gelap tapi boleh tak banyak, boleh 4-500. Orang ni tak ada buka kedai pun tiba-tiba boleh 12,000. Anda nak ada asal apa boleh 12,000 nung kawan ni bagi bayar hotel dia tak buka kedai pun hari tu orang mari bayar hotel boleh 12,000. Boleh tak ada pelik tapi nak bayar atau bak usaha ikhtiar ni dibangsa kepada kita. Ada pun yang bagi rezeki Allah. Itu ingat situ. Ni ini. Perkara ni perlu kita kena kejar, kena tanya. Kalau sah sekeru, kena kemah keru kita. Apa saja yang berlaku tak kita nak boleh rezeki, nak murah rezeki, nak mahal sekalipun, sudah dituhaso. Ni kan lah. Ingatlah kata sudah dituhaso. Habis tu bila kita ni kejar gantung dengan Allah, apa saja berlaku atas kita, senih hati. Tak ada yang digelasah dah. Dengan sebab kita gantung kepada Allah. Bila kita gantung dengan usaha, gantung dengan benda lain dari Allah, bila tak jaya, mula habis semangat. Mula kering muka, mula geduk muka. Sebab apa yang gantung dari benda lain? Habis tu kalau kita nak kira negeri-negeri dalam dunia ni, negeri hak paling maju, negeri hak paling bijak ni sebuah buat perkara-perkara alat, Jepun. Itu. Jepun banyak. Canggih dia. Kan kita nak tengok kereta mari di Jepun, alat-alat kakak elektrik kita panggil Faifa ni, mari di Jepun banyak ke. Kipas apa tengok made in Japan. Mari di Jepun aja. Mana Jepun ni orang bijak. Cara mikir, cara rekoh buat alat-alat. Tapi satitik dalam dunia orang Jepun lah banyak orang bunuh diri sendiri. Macam itu. Banyak Jepun. Dan ada di Jepun satu pula tempat orang bunuh diri. Pula untuk orang bunuh diri situ. Di Jepun ni. Mana-mana anak kalau hak ngaji dia tak rok. Ngaji dia tak bagaimana hak dia kandak dia pergi atas pula bunuh diri. Walahan negeri tu negeri orang bijak. Negeri orang tinggi fikirnya. Tapi siapa peri dia bunuh diri. Apa boleh dia gitu? Tak adilah. Sebab ia gantung kepada usaha dia. Gantung kepada ikhtiar dia. Tu. Inilah kita orang berimeh. Bukan tak sebi gantung. Bukan kita tak sebi. Ni bahasa Allah kita ni usaha saja. Ada pun nak menentu jaya tak jaya. Sudah di Allah. Merah tu. Tak sebi kita tinggal terus. Berkata, punya alam ni tak nak buat kerja apa. Tak nak buat kerja apa dah. Terik ni buat gini.
Dah Tuhan nak beri bila-bila masa pun boleh. Nah, pakak akak beri. Ada ketik kerok tu. Pakak akak beri sikit seorang sokong ni. Untuk kita nak meneruhkan lagi majlis-majlis lagu ni. Mana-mana hak kita beri itu, itulah akhirat kita. Bagi banyak. Beri 5 kok, 20 kok bunyi ketik-ketik. Dia banyak ke? 50 kok. Kurang-kurangnya. Kalau ada 100 pun 100. Orang mana sedekah cerah kubur. Orang panggil cerah masa depan. Ni orang panggil anak kuk kita. Kita nak duduk dalam cerah, kita nak duduk gelap gigi. Tengok malam ni. Mana banyak nak kita wi. Wi banyak kau cerah kubur kita. Wi banyak kau luah kubur kita. Anu masa depan kita. Nah ni kadang-kadang kita ni hak setengah-setengah lah. Sini tak ada ni habis ambawan ni kata ni. Silap je wi 100. 3 hari demi kurang. Tak asa duit. Maknanya kata. Sama biasa 20 kok 20 kok nak oleh 5 kok ketang je bagi. Hari tu orang wi 100 belaka ya wi 20 asa tak kena. Wi atik 100. Tu. Hingga siapa kawan-kawan guru dia celak mata kacang. Kan? Oh maha sacang dia kata orang ni. Maha sacang benar ni. Nah, saya seorang lagi ini adalah tanda kemak kecil. Dia kata. Pasal, hawi 100 malam ni. Tanda kemak terus. Apa tangga tunggu jangan wih apa gitu wih. Wih ada ingat tangan kita. Nabi janji dah. Jadi gimana? Dan Nabi janji kata tak jadi kurang harta kamu dengan sebab kamu sedekah. Tak kurang harta. Kita percaya tak Nabi? Tanya imi. Tak kurang harta kita. Nyak mana kita bagi Tuhan berlipat kali ganda. Balah kelik. Pada mata amo sedekah sok mau. Tapi tak ada nampak berlipat kali ganda. Hei dah lah. Karena boleh kata hei Tuhan berlipat kali ganda tidak mesti duit Tuhan balah. Ni kita bila dekah nak duit Tuhan balah duit. Mana? Tuhan nak turut kita. Kadang-kadang Tuhan wi merupa benda lain. Kita sedekah duit 20. Tuhan wi panjang umur kita. Tuhan sedekah duit 100. Tuhan wi selamat anak kita daripada lemah air. Tuhan balas benda lain. Kita sedekah malam ni. Berapa kau? 50 kau. Tuhan wi selamat umur kita daripada bakar api. Orang lain habis kena bakar api. Kita selamat berkat. Kita sedekah 50 kau malam ni. Ini makna Allah balas. Berlipat kali ganda. Kita tak nampak duit. Mata duit sungguh. Duit nak duit Tuhan balas duit. Mana Tuhan nak turut kita? Jadi kita Tuhan ke kita hamba? Kalau kita hamba ikut Tuhan lah. Aku duit dah malam ni 20. Kamu 50. Ni duit 100. Allah Ta'ala nak balas apa ikut mana Tuhan sepatutnya. Tuhan nak panjang umur. Tuhan nak murah rezeki. Tuhan nak duit sehat. Tuhan nak duit anak kita juru. Nak duit tok laki kita klik awal sikit. Boleh jadi belakang ke tu? Ada ke tok laki klik kau 1? Allah, tak buat nak bangun. Malam-malam pun kita tidur tengah duk galik ni. Kong baru klik. Kau 1.5 kita tidur baru tak kepala saat ni. Kamu mana dah duk klik kau 1 ke 2? Siapa tak sidak 4-5 tahun dah. Letih tak kita jadi orang jadi bini tu. Letih mai duk buka kau 1 ke 2 je klik mari. Nu duk jetik kerai tu, kedatai tu. Duk tolak haji tu. Letih kita esok nak hantar anak sekolah lagi. Tiba-tiba mai duk klik kau 1 ke 2. Dengan berkat kita sedekah malam ni, tok laki klik kau bilik. Aku milih klik dah cengok apa begitu. Kita tak tahu mana baru duk lipat baju selarua. Apa cengok apa begitu. Warna malam ni klik awal ni. Berkat kita sedekah malam ni. Tuhan boleh buat tak? Ada pelik sikit boleh buat. Adakah banyak? Habis dah orang minta kerak ni. Tak buat pang. Berilah hak tu boleh kita, tak ada boleh kat orang lain. Hak janji kata jadi kurang harta, iblis. Tengok kita nak turut siapa? Nak turut Nabi ke iblis? Nabi kata, ma yang kusumalin min sadaqah. Tu Nabi kata, tak jadi kurang harta kamu dengan sebab sedekah. Ada pun iblis kata, inna syaitan ya'idukumul faqr. Tu syaitan kata. Syaitan kata, kalau mu beri esok anakmu nak beri apa kalau anakmu esok? Esok mu beri esok nak beli nasi, nak beli beras, ke beras habis kalau kena tu.
Setan mari bising. Kita pun oh yalah juga. Nampak tadi ada tak apa cupak dah berah. Nah, ke setan kata tengok ke dalam tujengmu ikan ada ekor tu. Ikan kemu dah ekor tu pun mata beleh ikan setan kata. Kita oh yalah. Turut setan. Setan kata kalau mu bagi jadi tak rok mu esok. Jadi miskin mu esok. Kita pun turut iblis. Jadi gapo kita? Hamba iblis dah pula. Yang ni kita menjadi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kita bagi sedekah, kita bagi kepada jalan Allah. Ini menandakan kita jadi umat Nabi. Dan lagi pula dah Nabi kata tak jadi rosak, tak jadi pakai, tak jadi sesak kita dengan sebab sedekah. Orang mati minta kepada Allah bangun nak hidup kelip untuk nak sedekah. Rabbirji'uni, nak hidup kelip semula. Dah. Allah Ta'ala sebut pada ayat lain. Supaya nak hidup kelip semula. Allah kata, la as-saddaqah. Nak sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan mengkera agak sebutan. Hatta klik agak mari atas dunia ni sebutan. Start tak apa dah. Boleh seminit, 2, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Buat apa tu? La as-saddaqah. Aku nak sedekah Tuhan. Orang yang mati nak sedekah. Kita hak hidup popeh-popeh. Tak usah sedekah ada arah. Ni kalau orang yang mati boleh klik mai royak. Berkali klik mai royak deru ramuknya. Hei dekah hei ramai-ramai mucai aku lah weh. Tapi kita berdengar gitu selok situ lo pula dah. Pasal orang yang mati klik mai royak. Ni Tuhan royak. Tuhan cerita hikayat kata orang mati minta nak hidup klik. Tujuan nak sedekah. Apa tu? Menanda amalan sedekah ni amalan paling besar. Paling hebat. Ada kata, Tuhan, hatta aku mari semula. Buat apa? Nak mayat, tak? Nak ngaji, tak? Nak puasa, tak? Nak baca Quran, tak? Nak sedekah. Nak sedekah. Orang mati dah klik mari nak minta kepada Allah untuk mari di dunia supaya nak sedekah. Dah tengok kita, hak hidup lolo tak mati lagi. Tak haulah esok kali boleh jadi mati. Tiba-tiba wak lambat. Wak gaduh. Kan nanti nak minta dekat nak mati tu. Jangan bila apa tangguh tu. Bila ni lah perlu buat okak kita Tuhan beragi pada ni. Tuhan taruh umur lagi. Supaya kita boleh beri amalan-amalan sedekah. Yang menyebabkan jadi cerah dalam kubur kita. Yang menyebabkan kita ni luah kubur kita akhirat sana. Tu. Bagilah sedekah mana-mana kita boleh bagi sini-sini. Esok biar dia ada amalan hidup kita hari-hari. Sedekah. Apa dia nak murah rezeki ni lah amalan dia. Sedekah. Nak panjang umur. Sedekah. Nak dirahmati oleh Allah. Sedekah tu ialah. Kita tu cari hak lain tau. Cari pelari. Apa tu? Nak murah rezeki. Mudah kerja. Pelari tu, pelari ni. Air penawar tu, air penawar ni. Nah, hak ni duduk di kita. Ada satu orang ni dia nak buat amalan sedekah tiap-tiap hari dia nak buat. Buat ke mana? Kadang-kadang nak bagi kepada orang pakai, nak bagi kepada orang miskin, bukan tiap-tiap hari orang tu mari. Dia buat satu kapong. Satu kapuk dalam rumah dia ni tabung untuk khairat lu dah. Satu gelas pernah budak-budak duk taruh duit tu nah. Dia buat satu ting tu untuk khairat. Tiap-tiap hari dia bos 10, 20 atas kodar dia lah. Siapa cukup seminggu dia ambil duit tu cekak pergi sejik. Berubuh sembuh sejik. Jadi tiap-tiap hari dia boleh buat amalan sedekah. Kita orang Tino pun boleh buat. Satu kapong ni ialah orang panggil tabung akhirat kita. Ning lah SME akhirat. Tu bunyi bahasa baru sikit. Ya hangat. Kalau sebut pasal sedekah dia bunyi zaman dulu, bunyi tak berapa semangat. SME ni mana nego kita dengan Allah. Kita taruh dah belai-belai. Taruh dengan apa taruh melalui sedekah ni? Boh dah. 20 sehari. Hari ni 10. Hari ni banyak sikit 50. Siapa pergi yang cukup hari maat. Cekak 4 ben nak pergi maya maat kirim. Gibuh dalam tabung sijik. Duit kita jadi sijik tu. Duit kita jadi paku. Jadi semen. Jadi kayu. Jadi wah mutung. Jadi mozaik jadi gapo. Selama mana dia mau duk pergi maya sijik tu. Siapa kemak pala duk jalan masuk. Kalau kita duduk oleh kubur. Kalau kita tak mati lagi, jalan dah. Tak mati lagi. Tapi duit yang kita buat sijik, jadi dah mozaik. Jadi dah paku, jadi dah semen. Jalan dah lah ni. Jalan dah. Jalan hak mau pala.
Baki akhirat gigi kejut dengan malaikat. Ingat hari tu tak ada maya mana. Pasal pun maya 5 ya. Sunat dak malah. Kok tak baca kau kejut. Kau kejut kat hatu baca. Tak tidur malam kejut ngosek hangat. Baca kok momo kali-kali tak kejut, tak sabit, tak ada gerah dak baca. Tapi gabna wala banyak ni. Pertama-tama pala. Ni pala jariah kita. Pala kita sedekah. Selama mana barang tu ada, selama tu lah pala duk berjalan boleh semua. Ni dah. Kadang-kadang benda yang kita bagi ni tidak mesti besar, kecil ya. Beli nyapuh WCJ. Berapa juta lu nyapuh ada kok ni? Sikit ya nyapuh. Buat 30 kau beli nyapuh WCJ. Beli selipar 3 gu. Kat CJ ada mau mudah ambil air maya. Beli pak sapu kaki. Beli jet supaya Tok Bila lagi tengok. Masuk dah waktu. Tok Bila Tok Bila pala boleh banyak mana. Kita tu hak tukar beri jet tu. Boleh pala sama dengan Tok Bila. Itu cara nego dengan Tuhan. Nego dengan orang kita bijak. Anda cari untuk nak masuk asal hari-hari. Hak dia kerak suku. Hak ni hak dia kedai rocek. Hak ni dia online, jual online ni dah. Banyak cabai-cabai untuk nak dapat rairak hari-hari. 2, 3, 4 cabai. Nak koli kok nak ni koli dah. Upah orang tu, upah orang ni untuk nak masuk banyak jalan. Dah tengok akhirat kita sejalan. Tu tak kena tu. Maya tu lah, maya 5 waktu. Tu pun mujur Tuhan suruh maya dah. Kalau Tuhan tak suruh maya berkali dak kali ngomongnya ni. Tu makna gitu. Biar ada banyak jalan. Hak dia maya suku. Hak dia sedekah suku. Dah. Ni hak dia baca Quran. Hak ni hak dia ngatik zikir selawat. Hak ni dia buat baik dengan jiran. Hak ni buat hubung silaturahim adik-beradik. Pala banyak. Banyak cabai pala, banyak cabai kebajikan masuk pada kita. Wi cidik waktu taklah. Cidik kalau kita cidik belakang dah. Cidik untuk nak hidup lah ni. Cidik fikir. Penggeliga tu. Panahnya fikir. Pisah kok tu, pisah kok ni. Siapa kebubuh pala ni fikir dia. Itu lalu. Tapi bak akhirat tak ada ubuh sikit. Bubuh dengan bak akhirat adik fikir. Tu makna gitu. Ni nak royak tahap utama kali dalam hidup kita ini. Ni kena jaga. Ini ni kena Allah. Ngaji bak akidah kena kemas sungguh kita gantung kepada Allah. Benda lain dari Allah, kadang-kadang kita gantung sangat pada hakikat benda tak ada boleh tolong sikit kita. Kita tu gantung kepada benda-benda dunia, mata benda dunia. Tengok orang rumah besar, masa nak rumah besar. Tengok tu rumah dia 3 lapis. Bilik 4. Bilik tidur 4, bilik jambai 3. Bilik hongrap kek 2. Sak wainang so lelaki. Sedap rumah dia. Besar rumah. Kau masuk dah gitu. Dia duduk khabar atas gerai 2 orang. Semulai. Bilik mandi tu ada 3. Ya balik kecil hak orang sikit itu bunyi tak derah bunyi. Balik ke cerah tu. Kalau bunyi halu-halu, bunyi sikit-sikit bunyi tak ada hal lain. Jagalah nak kecek baca surah Yasin tu jaga. Hak nak bisik gitu ada tak? Jaga. Ada lah kata, baca roki. Kapo surah Yasin. Ada. Tak ada nak bisik bak surah Yasin tak ada. Orang lagi hak bisik, mu tahu roki. Tu hak mu tahu roki tu. Mu tahu roki tu sebagaimana title kalau orang nak buat lagu. Intro nak buat lagu. Mu tahu roki. Hak ni tanya, kapo dia? Gapo dia tu hubung tak tu? Ada hubung tak lepas ada tu? Hubung. Gapo dia? Tok Bila. Ada apa Tok Bila? Bawa apa Tok Bila? Nikah pula sore lagi. Panjang tak cerita tu? Tak ada apa. Mu duduk. Masuk rebuh teh tu. Dengan kopi, dengan teh. Tengah je cara Tok Bila nikah sore lagi. Itu. Nak buat kanu. Tu nak royak. Kita ni kadang-kadang pandai sangat kepada benda tadi. Nampak rumah besar, rumah comel. Walau kita tak tahu ya seni ke tak. Tu yang punya rumah. Nak kata berapa banyak. Ni bukan semua ni nak kata berapa banyak.
Rumah besar ada cukup lekat tapi nak tidur oleh rumah tak boleh. Pasal apa? Ngusik. Nak tidur tak boleh. Dah dua lelaki bini. Wah, rumah tak sedar-sedar. Kan bunyi kokeh, kok tu kokeh. Ai, tak sedar duduk malah ngosek-ngosek. Tak boleh tidur. Tengok pada rumah tak sedar. Besarnya. Tapi nak tidur tak boleh. Tak senang hati. Siapa ku tu nak tidur tak boleh. Main malam aku satu ke dua. Kokeh-kokeh bunyi. Kan bunyi budak tiap. Kan bunyi gitu, bunyi gini. Tak sedap dah weh. Akhir-akhir kelik tidur mahmuk juga. Tak ada pada rumah besar. Ni rumah besar. Ya dangar. Awak dengan buluh lebih kurang. Tak daun sagu. Tapi dia tidur. Ngeruh pengaludan ni. Wow. Ngeruh. 3 hotel rumah bunyi ngeruh. Mana? Aduh. Tu nak nampak gambar. Nak nampak rupa. Kadang-kadang khoyal le. Pala kita. Sebenarnya rumah besar. Saya cemburunya. Tengok rumah dia. Apa pria kita orang yang paling seni. Habis tu seni duduk mana hakikat sebenar. Kalau kita kata, asal mana pun tak apalah. Tok lelaki ambak asal seni. Ada tak? Masa belum lelaki dulu, masa nak belum berumah dulu tak? Kata ke mana lah. Yusuf masuk tengok mu ni. Mino. Nak ke Yusuf. Pasal nampak laku sangat lah ni. Duduk bawa beruk. Naiknya. Maaf kalau ada nama tak. Buat contoh. Kita pun ikut lah mana pun beruk-beruk lah. Asal seni. Gapo tu seni tu? Duk mana seni? Duk di mata benar? Duk di rumah? Duk di kereta? Duk di harta benar? Duk. Kadang-kadang kita letak nilai seni tak kena. Kita nampak pada mata benda duk di kata rumah besar seni. Belum tentu. Kereta mewah seni. Tak ada. Kereta harga 2 juta. Tapi laki bini supaya dengar 5 kilo. Duk bodoh. Laki bini masa sokmu. Duk nak terekeh hokmu, nak cerkan hokmu. Ada. Ni mutu buruk ya, mutu asi. Asi tepung Patsy ya pakai Roy ni. Mana teruk Sekali setak 2 ekor tikus tubik kat ejo. Pom. Mana mutu buruk. Tapi Allah naik 2 orang tu ganang peluk hokmu pinggir sawit. Ngerti? Perlu hama ni. Bila ceng mak ngoh dia tu. Berasak mu tu. Tak boleh banyak piyah. Sewi hama. Tengok mutu tu ada. Ni seni. Ni siapa punya orang be. Mak ngoh boleh lagi lah sijik pres. Sijik. Berasak mutu. Warung lek belakang batuk. Basak mutu pak ngoh. Tu seni. Apa melihat kita tak nilai seni tu. Kadang-kadang kita tak kena pada makna. Kuam suk ke arai. Bahasa Ayutthaya tadi. Pasal makan daging Ayutthaya tadi. Itu. Gapo dia seni. Kita tak makna. Kadang-kadang kita tak kena. Kita tak seni ialah rumah besar. Seni ialah kereta mewah. Ada cukup lekat. Nak kata berapa banyak orang harta liung-liung juta. Tapi siapa punya gantung tekak. Bunuh diri tujung tuk. Pangkat tinggi tujung tuk. Orang tujung tuk ni orang kuamsuk ni hidup dia. Tak ada kuamsuk tu. Sebab kalau ada kuamsuk, tak kena nak tujung. Tak kena nak gantung tekak. Kalau kita tengok, tak sedar-sedar dengan harta banyak lekat, cukup lekat, dengan mewah. Apa pilihannya bunuh diri. Kau mana tu? Ni perlu kita letak mula pahami kita. Sebenar-benar kesenangan hakiki ialah hati kita tu hak seni. Walaupun keadaan kita duduk lagu mana pun. Bila hati seni, itulah hakikat sebenar. Kuamsuk. Walaupun duduk kita berkurang ya. Rumah basah dangar ya. Mutu koda-koda ya. Tapi teni hidup kita laki bini tak kelahi, tak balah, tak ada masalah. Lebih kurang tak bilangi lah. Tak kira tak kahilasong. Tak kira jak nikah apa kemalan ni. Tak ada bahasa tik. Tak ada bahasa bunyi Waktu kau tak ada bunyi. Bisu. Tak bunyi sungguh tu. Habis tu orang yatim weh. Saya kepada orang yatim. Kalau hak tak bini lagi. Ataupun hak nak bini seorang lagi. Hak galak kata tu. Kalau tak sewi bosan bini. Carilah hak bisu. Tak bosan. Nyak. Dah itu. Tu.
Tu hak senang kali. Dak ya bahasa dia weh kita laki bini bahasa dia. Ya adalah ketik. Nah lebih kurang kadang-kadang tak kena kok tu tak kena kok ni kadang-kadang kelahi bukan gapo sangat. Tak lalu makan nasi. Ha bila kelahi lalu ke dah. Lalu ke kasih orang duk baik somong tak lalu makan nasi. Bapa ada ki, ada kelahi tak tegar 2 hari. Muka masa catung apa. Bila baik jamai baik ada ke mana? Oh lalu makan nasi ada ni rasa kena. Walah awak habis kurang ya. Awak gapo? Awak khabu ya, khabu jatung ya. Ni khabu pucuk paku dah. Icah malah habis kurang tapi lalu. Apa boleh lalu kita lalu? Baru baik. Baru baik balah 2 hari tak tegar. Tu faedah juga. Nak ayat atas hidup kita ni bahasa dia sikit sebanyak kelahi itu. Nah, untuk nak lalu makan nasi, nak pergi tidur je negara. Nah, tu. Mana kata hidup kita kelamin ni bahasa dia lah gitu. Nah, mana awal tadi hak kita nak jaga ialah pertama kali hak utama kita nak mari kecek malam ni bak email. Ni perlu kita jaga ini dah hak utama dari hidup kita. Kita ni berimeh dah. Bukan kata nak suruh bakat berimeh kita malam ni berimeh dah. Cumanya hak utama kena jaga email kita daripada rosak. Kerana perkara yang nak merosakkan email gitu banyak. Ulama sebut 300 lebih. 300 perkara lebih. Perkara yang nak jadi batal akidah kita. Nak jadi rosakkan email kita 300 perkara lebih. Ni perlu kita jaga. Baik ni kita mai goyak email. Percaya kita. Walaupun kita duk bila cekak duk email ni perkara tu dah. Percaya pada Allah. Percaya pada malaikat, rasul kita. Percaya dengan hari kiamat. Cara koda-koda cukup. Di perkara tu bila. Hak tu bila. Bukan makna aku bila cukup dah ni. Lepas tu, email cerak. Kalau kadang-kadang kita bila cukup ni, tapi perkara yang kita pegang tu, tak cukup mana-mana so daripada ni tu, tak dibila kita orang berimeh. Tak dipanggil kita orang mukmin. Ni yang perlu kita takut. Perlu kita hidup kita dengan jaga-jaga benda ni. Bukan makna kata kita akan piyah dah kalau orang lelaki berimeh cerak kalau. Kita orang tina pakai kain kelubung dah. Besar kelubung tu. Besar juga guk kain kelubung. Apa dekat anak betih. Besarnya kain kelubung. Tapi belum tentu kata kita ni imej makna terkawal, terjaga. Kena bergerti benar-benar. Kena sungguh-sungguh ti Allah. Kata kena Tuhan ni kena sifat. Bukan makna kena Tuhan kena bertemu dengan Tuhan tu. Tak. Kena Allah makna kena sifat-sifat besar Allah. Kita duk ngaji, kalau orang duk ngajar kat kapung tu gak 20 kita duk ngaji dah. Tuhan ada Tuhan ni tak sama dengan ada kita, walaupun sama-sama bunyi kata ada. Kita ada Tuhan ada, bunyi serupa tapi kalau kira tak sama. Ada kita baru saja. Ada Tuhan sedia dah. Ada kita penyayang. Ada Tuhan hakiki, sebenar-benar ada. Kita ni penyayang kata ada. Itu makna email kita kena Allah benar-benar kena. Benar kena Allah makna kena sifat. Ngaji we kena betul-betul sifat Tuhan. Bila kita kena Tuhan sungguh ti akan dapat 2 perkara. Pertama, takut pada Allah. Bila kena. Bila kita kena Tuhan, takut Tuhan. Ni pasal apa kita tak ada takut Tuhan ni? Dalil betul mana tak takut Tuhan? Banyak lagi kita duduk neraka tu dalil tak takut. Maya tak cukup lagi ada nak kata berapa banyak. Apa pria kelipar. Waktu nak habis dah. Tak apa. Setan kata mau kali. Bukan sok mau. Setan kata kita pun apa beres. Lucu. Ataupun setan kata capu tak apa jamuk. Jamuk tak kei. Setan ngaji. Kamak ke setan ni cuk gendoh ni. Kamak cuk posong kan. Hai setan ni PhD. Profesor, doktor ikut kita nak panggil ya. Tinggi ya cuk. Sebab apa boleh kata syaitan cuk tinggi? Segala malaikat anak murid syaitan. Nak ayat hebat dia. Malaikat anak murid syaitan. Enak? Nabi kita anak murid malaikat. Apa tu? Gamak ambil situ Dah Nabi kita anak murid siapa? Malaikat Jibril. Siapa dia Tok Guru Malaikat Jibril?
Azazil. Boleh tahu tu. Boleh tahu pangkat. Hebat dari segi pengajian ilmu dan amal dia. Nah, semua yang salah salah sungguh salah. Tak saya taat kepada Allah, tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam. Bukan tak saya sujud pada Allah. Sujud pada Tuhan beribu-ribu tahun dah ya sujud Tuhan. Lama dah. Ni ulama kata di atas muka dunia ni, pak kita duduk ni, tak luas tapak bekas kesih hak iblis pernah sujud kepada Allah. Pak dia buat ibadat. Hanya saya tak saya taat kepada Allah. Betul je tak saya sujud. Dia berasa kata ada ni rendah ada dia. Ada ni buat daripada tanah. Dia buat daripada api. Tak kira lah hak api hak hebat nak pergi tunduk ke tanah. Ayat situ ya. Betul sujud pada Allah lama dah. Habis tu kata orang tak saya semaya. Orang tak saya sujud pada Allah. Jahat pada iblis lagi. Sebab iblis sujud Tuhan. Dia tak saya sujud tak ada ya. Habis tu. Iblis sekali salah dengan Tuhan. Tuhan laknat. Jauh dari rahmat. Kita, Allah tak habis nak bilik. Pagi petang siang malam deraka pada Allah. Lalu kat mata, telinga, kaki, tangan, perut, parak, lidah, hati. Macam-macam lalu kita deraka pada Allah. Tapi Tuhan kasih sayang kepada kita lagi. Tanda kata Tuhan kasih sayang, tak mati lagi. Itu yang tanda. Apa boleh tanda kata Tuhan tak mati kita, itu adalah tanda kasih sayang. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita dengar kesalahan kita. Nak bagi kita dengar kesilapan kita betul, hak kita tak kena lagi. Lepas tu, bila dengar tegak, supaya menyedarkan diri kita. Oh, tak betul aku. Allah dirakanya, aku banyak dosaku. Lepas pada tu, taubatlah cepat-cepat. Tu ialah, taubat cepat-cepat. Kerana kita nak kembali kepada Allah, tak ada jalan lain kecuali jalan taubat. Yang sekarang ni, pintu taubat masih lagi buka luas sangat. Kerana pintu taubat katuk dengan dua jalan ni. Emangnya ketika nyawa kita duduk di ghar-gharah. Malaikat tarik rak naik sampai betih. Apa lagi? Takik rak sampai di humi paha. Roh sampai di humi paha. Boleh terbang lagi. Rak tarik sampai dada. Tak apa lagi. Rak sampai di ni. Habislah. Orang panggil ghar-gharah. Kaya orang dekat nak mati hak bunyi kang bunyi khong tu panggil ghar-gharah. Sampai situ gak habis masa. Katuk itu taubat. Habis tu karela ni roh kita duk kalung di segenak orang sarak, di segenak seni tulis, itu pintu taubat masih lagi buka luah untuk kita. Payah ke taubat? Tak payah. Ada setengah pihak kata kena pergi Mekah taubat. Oh, tak ada, jauh nyetok dia. Wano aku nampak omong tak ada maya lagi. Orang lain maya lakodah. Orang lain duduk kat sijik lakodah. Orang lain kelubung lakodah. Kelubung besar-besar lakodah. Mu duduk lepas rambut lagi. Pakai luar ketak lagi. Apa insya-Allah Tuhan murah rezeki, boleh kerongkang nak pening, boleh duit sikit ni berbayar hutang. Aku nak umrah, naik umrah Mekah. Aku nak pergi gantung di Kaabah, aku nak taubat dak nu. Hede. Mabuk. Tak salah kita tak situ, tapi harap kedak umur kita dah siapa masa tu. Situ yang nak bayar. Bimbel takut taknya siapa umur. Apa pergi yang molek tak lagi 2 bulan lagi, taknya siapa 2 bulan. Siapa boleh kok dulu. Tu takut tu. Pas taubat lah. Nak ni halu. Kalau Tuhan tahu umur panjang boleh pergi Mekah, boleh gantung Kaabah, mula pula dah nu, kau kemah dah nu. Lah ni dah. Lah ni dimaksud tu bila ni duk dalam majlis ni halurah, ya Allah, ya Tuhanku, aku taubat segala dosaku kepadamu. Ingatlah hati gitu. Jangan duk nahau pula tu. Nahau pecah bola. Dalam hati ada satu orang ni, orang zaman Bani Israel. Nama Nabi Musa. Orang nama Nabi Musa. Berlaku marah besar zaman itu. Zaman Nabi Musa berlaku marah hujan tak turun. Bertahun-tahun.
Habis mati taneme, mapuh habis taneme. Benate pun mapuh habis. Nabi Musa pun panggil umat-umat dan kaum dia untuk solat istisqa. Semaya minta hujan. Aye, ramai-ramai sudah maya akik tangan doa kepada Allah. Tiba-tiba duk tunggu sekejap, tak ada turun setitik hujan. Bila tak turun setitik, Nabi Musa pun doa kepada Allah, munajat, ya Allah, ya Tuhanku. Wano hujan tak turun setitik. Hamba aku susah, umat aku susah ni. Tak ada makan ni, tanam kering habis ni. Menatang apa habis ni, ya Allah, nak akan apa ni habis ni. Teruk sangat ni, tak turun lama dah hujan, apa tak turun. Allah Ta'ala kata, aku nak terima guana, doa fu'mu. Kerana dalam kalangan orang ramai-ramai duk maya tu ada orang hak dosa dengan aku ni. Dosa dia bukan sikit-sikit, 40 tahun deraka pada aku, Allah. 40 tahun deraka pada Allah. Duk dalam tu, dalam sah maya minta ujian juga. Tuhan tak terima. Tuhan tak turun ujian sebab orang dosa tu. Habis tu kita bila nak buat satu-satu majlis, ingatlah istighfar dulu. Istighfar dulu, nak minta gapo hajat, gapo istighfar dulu supaya Allah ampun dosa, lepas tu minta lah. Minta doa, kita nak gapo hajat, gapo. Ni Tuhan tak terima dengan sebab ada orang dosa kepada dia 40 tahun buat dosa kepada Allah. Duk dalam majlis tu. Duk dalam sah abang maya kali Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa tanya Allah, ya Allah, apa nak buat guna? Orang tu gini ya, Allah Ta'ala kata, menghala dia tu baik. Hamak tu baik daripada majlis. Jangan biar duk dalam orang hok ramai-ramai ni. Kalau selama mana orang tu ada, aku takkan turun hujan. Sebab orang ni orang ahli fasik, orang dosa. Banyak dosa dia. Bertahun-tahun, 40 tahun dia aku pada aku. Lalu tu Nabi Musa pun bangun paling belakang kepada kaum dia ramai-ramai. Buat sebagaimana pengumuman. Istihar perakab. Hei umatku. Hei kaumku. Kita semaya solat hajat minta hujan saat ni. Allah tak terima. Oleh kerana dalam puak kita ramai-ramai ni ada satu orang hamba Allah. Yang deraka kepada Allah 40 tahun. Selama mana dia dah ada sini, Tuhan tak turun hujan. Maka orang tu hak buat dosa kepada Allah 40 tahun. Hendak keluar daripada majlis ni. Giduk jauh. Kalau mu dah ada sini, hujan tak turun pak kita. Orang tu berbuling gitu. Mari detik dalam hati. Ya Allah. Panggil nama Tuhan. Ya Allah. Kalau ku tu baik. Pecah boh-bih kataku ahli dosa. Orang pakat tahu ramai-ramai kata aku orang buat dosa kepadamu 40 tahun Tuhan. Aku tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain dah kerana ya Allah. Kecuali aku taubat kepadamu segala dosaku 40 tahun. Dalam hati seorang dia. Taubat dalam hati dia seorang dia. Ya Allah, aku taubat kepadamu segala dosaku 40 tahun. Ya Allah. Dalam ia duduk lesah ramai-ramai. Ia tak kecek seorang hati. Bila ia ingat gitu dalam hati taubat senyap-senyap kepada Allah, duk sekejap je, duk sejenis je, hujan turun. Tuhan terima doa. Tuhan terima taubat dia. Hujan turun. Nabi Musa heran kau anu. Orang tak ada tubik seka tiba-tiba hujan turun. Kalau orang tubik bakat tahu ramai-ramai. Oh tu dia, menata ni pecah bola. Orang tahu habis. Oh, tengok muka juru sangat. Oh, tengok muka bapak wali. Oh, tapi ke Allah, ibu Ning, deraka 40 tahun. Jangan main tak. Dia ada pecah. Orang tahu. Habis tu orang tak boleh ci. Kadang-kadang muka baik, muka. Muka tak boleh ci muka. Muka tu gak apa peraik, baik muka. Siapa peri bukan ye dak curi. Dengan guk-guk dia curi. Ada gak orang macam tu. Tapi oleh ci di muka. Tengok hak ni Allah. Dengan baunya, dengan misal taunya. Baikkan tu tengok muka rak dengan bau misal tau. Bukan sekadar orang tak takut dia. Hayat serati tak main tepi dia. Bimbang gerung dia. Muka baikkan. Tapi baik. Ada tak orang macam tu? Orang macam kita tengok muka rasa gerung, rasa takut nampak baikkan. Tapi baik. Kira cara nak oleh kecek petin tu. Mari mana? Tu bau sedih-sedih. Ada juga orang macam tu dah. Habis tu kata tak boleh ci kadang-kadang muka. Tengok muka baik. Polis beli perangai. Itu. Hak ni tengok muka Allah bunuh tak batuk.
Tapi Allah kira bercara ramah tamah tolong orang nge tangan baik segala-gala. Tu tak ada ciri muka. Orang tak ada gitu nah. Orang tak ada bila dah dia mari sedar dalam hati dah Nabi Musa kata gitu. Ya ingat dalam hati ya Allah, aku salah kepadamu kalau aku tubik pecah orang tahu habis aku. Aku taubat segala dosaku kepadamu 40 tahun. Tuhan terima serta-merta. Tak pelik sikit. Kita pun sama. Kita malam ni dosa berlaku. Terutama ambo. Hak kecil besar ni. Ambo demo kita tak tahu. Demo dosa apa kita tahu. Bila kita tahu, kita ngaku kita orang ahli dosa. Habis tu kita ni tak terlepas daripada dosa. Dosa berlaku. Bila dosa jangan berasa kata kita bukan ahli dosa. Orang yang berasa diri dia bukan ahli dosa. Benar-benar orang ni ahli dosa dah. Tu ya tak pelik sikit. Kata sebut dalam kitab penawar. Kitab Syekh Qadir tu, dia kata orang berasa diri dia bukan ahli dosa, inilah orang ahli dosa. Dah apa? Kita tak lepas daripada dosa. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Nabi, Rasul, maksum. Apa maksum? Allah jaga. Kita bukan maksum kita maksum. Lain sikit bunyi tu. Maksum dengan maksum lain tak? Maksum apa makna? Tuhan tak jaga kita. Dari celak mata pagi pas kena tidur tu duduk tak tahulah. Tu atas patai lari gitu lah. Jaga kedok mata weh. Kerana mata kita kadang-kadang kita tengok hak jadi dosa. Jaga kedok lingo. Kadang-kadang perkara hak kita dengar. Kadang-kadang ada juga jadi deraka. Dengar gapo jadi deraka. Dengar orang ngecek hak orang. Deraka. Amo tak kecek ustaz, amo dengar aja. Sama, barisak tolong. Tu nak buat apa? Nabi kata al-mustami' ahadul mukhtabain. Orang juru dengar sama dengan orang juru duk ngata. Orang duk ngata 2 je, dia dengar 2 je. Tak ada tubik sepatah. Supaya dosa. Orang juru ngata boleh 2000 dosa, orang juru dengar hak tak kecek gapo tadi. 2000 dosa juga. Free. Option. Tambah option sikit. Sebab apa? Dia tak ada kata sepatah. Mau tak kata. Mau dengar aja ya. Masuk dalam kubur ganggung kena kata. Bakit di akhirat tengok tamu-tamu dosa. Apa? Dosa gapo gitu loh. Balah dengan malaikat. Malaikat. Amo tak ada kata kat orang. Tak kata. Tu. Malaikat atas sungguh mu tak kata. Mu dengar. Sebab apa? Sebab kalau mu tak ada, dia tak kacek. Dia kecek tak? Habis tu kalau orang kecek seorang diri, walaupun hak orang ni tak dosa. Seorang yang kecek. Oh, minum. Tak pakai minum. Berai. Tak boleh tupai. Berdekup hai. Kita duk dengar apa duk kecek apa dia. Orang nampak tak seorang diri. Baru kita tengok. Lah, duk kecek kucing. Orang ni tak dosa. Cuma orang panggil gila. Tu ialah. Mai gua nak kecek sore. Nah. Kalau 2 orang, nak adalah dosa. Ya kena 2 orang sekurang-kurang dak. Orang juga kecek orang juga dengar orang. Kalau orang juga dengar walaupun sepatah pun dia tak kecek. Tapi dah dia juga dengar sebab dia kawan ni kecek. Boleh juga dosa tu panggil dosa lingo. Jagalah weh dosa lingo kita. Nak oleh kena lagu kita masuk neraka dengan sebab lingo. Mata patah dah. Mata comel dah. Lingo pula dengar hak orang. Habis jadilah kita kecek hak orang. Lama dah kita duk kecek hak orang. Jadi kena kok. Kalau hak duk makan gaji 10,000 dengan sebab kita kecek hak orang naik sampai 15 duk gaji kita. Dak, puluh situ Kalau dengan sebab kita duk kerja motong, kita duk kecek hak orang, kita boleh jadi toker. Dak juga motong nak kali orang situ. Makna tak jadi lebih pun dengan sebab kita kecek hak orang. Habis tu jadi beradulah lama dah. Kita duk kecek orang jamil seorang anak. Lah ni 4 dah anak. Apa boleh natu 3 dah ni. Cucu pun ada dah. Lama dah duk kecek. Adalah. Lama dah kita duk kecek. Lepas tu payah pula nak menyelesaikan dosa tu. Kita salah dengan Allah mudah. Selesai mudah ke mana? Sesal salah kita. Tak buat dah dosa. Tak saya buat apabila. Tu salah kita dengan Allah. Cara kita minta maaf taubat kepada Allah 3 tadi. Sesal.
Sesat makna takut aku banyaknya dosa dulu. Beratnya aku takut aku kalau tak taubat tak gapo masuk neraka lah aku. Kena bakar di akhirat. Mari ingatlah hati kita. Perkara hak kita salah dulu kalau mari ingat sesat. Ingat takut gerung, takut Tuhan bakar. Tak sayang pandai buat dulu. Sesat dah tu. Lepas tu buat lagi dosa. Tak dah, tinggal dah. Lama dah 4 tahun, 5 tahun dah tak buat. Kau dapat saya buat dah takut semua dah, tak sirah tak. Tu dosa kita dengan Allah tu hai apung kalau ada 3 perkara tadi. Sesat, tinggal ada dosa, kau dapat kik lagi tak saya buat. Itu panggil azam. Alla ya'uda ila mislih. Tak saya buat apabila dah. Cukup. 3 rukun taubat kita salah dengan Allah. Salah dengan Tuhan, hak tu taubat Tuhan terima. Adapun kalau kita salah dengan orang, dosa kita ada kait dengan orang, sesat dah, tinggal dah tak buat, tak saya buat apabila Tuhan tak apa. Ni payah ni. Salah gapo dengan orang, tak dilah. Waktu pak. Ni pagi tupak bukan bulan raya. Raya tak siapa lagi buat dah. Tak gerai ramai-ramai wah moh kata. Nak oleh wah gerai pun andanya buat dia. Dia belaka. Tu Tuhan tak apa. Walaupun aku takutnya, aku tak sedar. Ya nangis lepas tu ambil darah. Teriak, sesat kerana ngupak kat orang. Tak saya buat apabila, tak tinggal dah lah ni tak. Tuhan tak terima. Tuhan tak apa dosa tu. Selama mana kita tak kira royak kat Tuhan dia, terima. Contoh. Tapi so, minta maaf lah. Salah silap mulut dulu. Katakan. Ya pun sama-sama lah. Dia kata. Baru selesai. Selama mana kita tak pergi ngaku tak payah gitu. Ya tak halal minta maaf. Sakut di akhirat sana. Allah bakit di sana semua orang narik berlaku. Orang payah basah berlaku. Sini tak payah basah dah. Setengah-setengah lah. Ada orang payah tu payah juga. Orang payah ada payah. Orang payah kira, payah basah. Ada tapi jarang-jarang. Ada pun di akhirat sana, semua orang ngira. Aku tak maaf Tuhan, ya kata aku berat atas dunia hari tu. Kata aku punggung tongek lah, kata aku mulut mucung, macam-macam ya kata aku. Aku tak halah Tuhan, yang ngupak teruk aku. Selama mana dia tak bagi pahala dia kepada aku tak halah. Duit orang tak sedar akhirat lagi. Barilah milion juta duit, harga berapa mana pun tak sedar hari tu, tak pakas sikit duit hari tu. La yanfa' Tuhan kata, la yanfa'u malun wala banun. Hari tu tak ada guna dah harta kamu walaupun banyak sampai ke kaki langit, harta tak pakas sikit. Tak pakar dah duit hari tu. Hak pakar apa? Pala. Hari tu semua orang nak pada pala. Pas kita salah orang sakut dengan orang hak payah basah ni, dia nak pala kita. Kau tak apung Tuhan, malaikat dia bagi pala kepada aku. Baru aku nak apung. Baru aku halal. Pala kita hak tak banyak adik dah. Tu hak masalah. Dah mayat 5 ya, tu pun akhir waktu. Mana sikit pala kita. Bila sikit beri ke orang pula. Pas nak tinggal gapo. Beri ke orang tu sikit, orang ni sikit habis pala. Tinggal ada dosa. Tiba-tiba hak hari lain pula dia Allah sakut gak dengan aku ni. Buku gapo? Curi. Curi ke, ambil harta ke, tipu ke, kelang ke, pik tanuh ke. Apa saja kita buat zalim kepada orang, sakut di akhirat gigi. Bila sakut, kena cara di mahkamah Allah. Pas mahkamah tu hari gigi, hak kita kena bayar pala. Tiba-tiba pala habis dah, bagi kepada orang ni. Pas mana pala habis? Ambil dosa kawan tu pikul. Allah, na'udzubillah. Ni. Perlulah kita jaga belum pada mati. Jangan sakut dengan Allah. Kerana di akhirat sana payah basuh. Payah basuh di akhirat sana semua pakat ngira berlaku. Kok tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni kena bayar. Pada masuk apa ke mana? Ustaz, hamba ni ada sakut dengan orang ni. Tiba-tiba orang hamba sakut tu mati dah. Meninggal dah buat mana dengan orang lain takut pula dah ni. Gini cara dia. Alim ulama kata, lepas pada mayat tiap-tiap waktu, kita doalah supaya Allah ampun dosa orang yang kita sakut. Minta dengan Tuhan. Allahumma ghafirli, ya Allah ampun dosaku.
Walil walidayya, apung dosa dua ibu bapakku. Wali masyayikhi, apung juga dosa tok guru aku. Aku boleh kena huruf buta, waw buta apa dah? Huruf kita tak kena dulu hak ni wah, hak ni nu, tapi tok guru ajar tak kena dah. Dengan sebab tok guru ni lah boleh kerti ilmu, boleh kerti ngaji ngajar, boleh kerti kan hukum agama. Tok guru ni lah ajar, apung juga dosa tok guru amo. Hak akhir kali ni hak agama. Walil ashabil huquqi alayya. Ingat tu. Allahumma ighfirli walil walidayya wali masyayikhi walil ashabil huquqi alayya. Dan orang yang ada sakut hak atasku. Yang ni aku buat salah dengan dia, tak ada nak minta maaf. Mati dia dulu. Tak ada nak minta maaf, salah mulut dengan dia. Tak ada nak minta maaf, ambil akta kan gapo ada salah-salah dengan dia, sakut lah. Kita minta Allah ampun dosa dia. Ampunlah dosa dia, ya Allah, ampunlah, ampun dosa dia. Mudah-mudahan kita bangkit di akhirat gigi. Dia tengok, oh aku hari tu banyak dosa. Tiba-tiba tu hai apung habis dia dah minta Rupa-rupa tengok, mung tipah. Mu dak minta doa aku. Aku dak minta apa boleh itu lalu baik dengan aku. Aku salah ngomong gitu kan. Salah kat mana dah? Hari tu mu tak ingat ke hari Senin tu. Mana? Aku masuk dalam rumah mu. Patu. Aku masuk dalam rumah mu buka saji mu nampak tepung akak ada dua keping. Aku tak minta sikit kat mu. Aku ambil puak makan sakau tu mu. Kena we tawa dulu. Ada tak orang biasa tu? Masuk dalam rumah orang hawa ramah berdoa. Hawa biasa berdoa rapik rapat. Masuk pas ke dapur buka saji kawan tak tawa puak dah. Teh kelipar tepung akak. Kelipar tepung buku. Kelipar wah deriye nya makan bawah saji orang. Kawan tu tak tawa sikit sakau tu. Jangan main. Harta orang. Yang berasa kata kita adik kita pun harta dia. Dia tawa dulu. Tanya dulu khabar, beli mana tepung akak ni? Tu beli nak tu tadi. Tak dah. Tanya dia nak makan tu, dia tanya gitu. Tak dah. Tu dia tak tahu apa. Puak asuk dah 2 keping. Kena bayar tu. Awak main-main pula dah buat kacang mata. Kena bayar. Mana makan gitu. Kelik malam ni ada. Kalau tak ada malam ni dia gelak malam ngah malam esok cara. Minta maaf ngaji ustaz tu kena bayar malam. Aku ingat ke tepung buku mu hari tu 4 buku. Tak tahu sikit ada juga mu 4 buku. Lepas tu mu kira aku mana ni kena bayar ni ustaz tu ni. Allah muga. Kira lah tu mu. Kita duk jiran dua gajak mana dah 30 tahun dah jiran kita dua. 40 kau sudah kan. Mana apa? Kena bayar juga. Kena bayar juga. Dia kata gitu, mana kena bayar tu? Nama duk silap kita pun hak bunyi tadi atau bunyi bakit jiran 30 tahun. Senang lega hati tak kena bayar dah aku hari ni. Tiba-tiba bunyi di hujung 40 kok sudah. Allah kena juga. Pandai duk jiran dengan orang kedekut hai. Bayar kalau dia nak 40 harta dia. Apa tu? Tu bayar tu sakut akhirat gigi. Katakanlah orang hak kita tak ada nak minta maaf, minta doa tadi. Istighfar bagi tadi. Tapi tak nak Allah Taala apung dosa kita, apung dosa dua ibu bapa, apung dosa tok guru kita, dok ngajar kita kenal huruf, kenal kelimah, kenal hukum halal haram dosa pala dan minta juga kepada Allah mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa orang yang ada kita sakut paut di akhirat. Di atas dunia, akhirat sana tu hai selesai. Bila dia tahu kata kita duk minta ampun, ya Allah, dosa yang sakut ngaku di dunia dulu, aku halah. Aku tak kira. Tu kita nak situ. Mana? Itulah makna lebih-lebih kurang kita ngaji malam ni untuk kita dengar menambah semangat ni. Nambah semangat kita supaya kita jadi ada nak semangat tu bukan sekadar kita ngaji malam ni dan nak nanti boleh dapat ceramah nanti mari ni pula dak. Kita ngaji semangat malam ni hari Jumaat hak ada di sijik kita dan kalaulah malam lain-lain lagi kita ada sokmu. Nambah hokmu. Belalah kita tak bahasa dia bagai ni bagai pahit. Bagai ubat pahit. Bagai kacung mani. Tu ya.
Kita nak tahu lagi bila ubat ke Allah, pahai. Itulah ilmu agama. Pahai bila kita pergi dengar tu ke Allah, nyengguk. Alhamdulillah. Baik kita nyengguk masa kita duduk dalam majlis untuk tutup ilmu, pada kita celak mata kaca tengah duduk tengok lakon congsang congcek. Nak mana? Ni celak mata kaca, habis masa kita bukan peri-peri tu. Tuhan tanya satu-satu, atas hari dunia itu kuwi umur 60, 70. Habis untuk apa? Gamak kita jawab apa Tuhan di akhirat. Tengok lakon hal. Gamak jawab. Kalau agak atau jamak lah. Namun dia tahu, mana ustaz suruh tengok lakon dah. Peracot. Ngerti tak peracot? Bukan suruh tengok peracot. Nak suruh kita ubah pula. Ubah cara hidup kita. Daripada kita duduk jalan nak tuju di negeri akhirat sekarang ni. Kita duduk di negeri dunia nak satu negeri lagi. Kita tak segilah di negeri akhirat. Dalam keadaan kita jahil tak kenal Allah. Lalu tu cara ke mana? Hiduplah majlis-majlis ilmu di sujud kita. Gi. Siapa dia ngajar jepuk tok guru mana ada pun. Abang kita hok duk buat dah ni. Gilah pakak sokong abang kita. Gi dengar kau ramah, kau semangat. Kau ramah, kau nambah ilmu kita. Nah, pakak gi ramah-ramah supaya hidup majlis-majlis. Inilah tempat ulama kata, tempat yang cerah atas muka dunia ni. Kerana tempat lain gelap belaka kecuali majlis-majlis ilmu. Begitulah lebih kurang hamba ni yang sikit ilmu. Sekadar ni lah hamba boleh bagi untuk kita nak kongsi ilmu. Kerana ini bukan ngajar ni, hamba pun tak pandai. Ilmu tak banyak. Sikit ilmu untuk nak kongsi dengan adik kakak kita yang berada di kampung Pak Punggah ni. Nah, mudah-mudahan manfaat semua segala perkara hak baik, segala perkara hak manfaat hak betul semua ni, ini adalah anugerah tolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua segala kekurangan, silap salah, kasar bahasa, kecek tak kena, rasa setuh deguh hati, ini adalah kekurangan. Kelemahan daripada hamba. Hamba banyak jahil, banyak kurang, itu semua tu tutup mohon kemaafan daripada kesalah silap semua tu. Mudah-mudahan kita ni dirahmati oleh Allah di dunia, dan kita ni nak pergi pada satu negeri lagi, panggil negeri barzakh. Allah rahmat. Sama-samalah ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak kita di kampung Pak Punggah ni, sama kita berdoa pada Allah. Semoga untuk kita doa ni, untuk diri kita sendiri, doa untuk hamba hati, supaya hamba ni selamat di dunia, selamat di akhirat sana. Semoga kita temu kali ni kali pertama, akhirat sana kita temu pula dah kali lagi. Bukan sekadar kata kita temu malam ni saja dah. Temu ni, temu untuk kita sahabat. Bersaing, berkenalan untuk Allah. Kita saing kenal kerana Allah. Orang ni, Nabi kata di akhirat sana, boleh duduk bawah teduh di akhirat. Nabi kata, dua orang ni, dia kenal kerana Allah. Dia jumpa kerana Allah. Dan dia pisah kelik masing-masing kerana Allah. Akhirat kegi, boleh duduk bawah teduh. Mudah-mudahan kita buat kenalan amal mari daripada besar. Mari buat kenal dengan orang Pak Punggah. Orang Pak Punggah jam pergi pada besar tu, cinggah lah. Muhammad duk pergi direct dengan Tanah Kang tu. Nah, ada masa, ada peluang lalu kat tu cinggah. Beradu sama hamba. Ni bagaimana buat kenalan yang kita kenal ni bukan sekadar ni dak. Bahkan kenalan kita siapa di akhirat sana. Dan kenalan kita ni akan memberi manfaat. Boleh kita duduk bawah teduh di akhirat sana. Itulah hamba boleh beri sekadar aku lebih kurang ilmu yang sedikit daripada hamba ni nah. Wallahu a'la bid darajat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil 'arifina billah. Allahumma ja'alil mu'minin. Allahumma barik ilmana. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wa syukurillah jazakumullah khairan katsiran. Mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Fadil Tuan Guru